Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tiba liman yusyari di barnamij wajah libariqil baru wa bariqil wajib wa bariqil waqar wa man yashahid fihi fa'alaikum wa na'amadahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tiba liman la yusyari fil barnamij wajah. Balasan ukhra la yusyari fil barnamij wajah. Bifariqil al-'am wa bifariqil dawa wa bifariqil faruq. Alaikum an tadhhabu ila al-muhalla al-an. Maka saya menguji Ilhamu mubasyaratan ila al-muhalla al-an. Liman la yusyari fil barnamij wajah. Bifariqil 'am wa bifariqil waqar wa bifariqil dawa wa bifariqil ma'ruf. Ilhamu ila al-muhalla mubasyaratan. Hadha syai'un muhimun jiddan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya-Allah kita akan mulakan pada malam yang kedua ini berkenaan dengan hadis. Kita masuk hadis yang ketiga daripada kitab Fadail al-A'mal. Fadail al-A'mal, karangan Imam Dhiyauddin al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga berbunyi an Amr bin Anabasah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayamadmadu wa yastanshiqu fayastanfiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idha ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lahyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'
thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma' thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'baini illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma' fa in huwa qam fa shalla fa hamidallaha wa athna alayhi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillah illa ansarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummuh. Masya-Allah. Hadis yang sedikit panjang berkenaan dengan wuduk, kita sambung bab kelebihan wuduk. Tapi hadis yang ketiga ini dia mempunyai tambahan yang agak penting. Dia mempunyai tambahan yang agak penting berkenaan dengan kelebihan berwuduk ni yang tidak ada pada dua hadis yang sebelumnya. Jadi kita tak apa, kita go through dulu hadis ni, walaupun hadisnya lebih kurang dengan yang sebelum ni, tapi kita nak mengambil manfaat dan juga keberkatan daripada membaca hadis ini daripada awal. An Amri bin Anabsah, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Amr ibn Anabsah. Dalam kitab yang lain ada beberapa ulama hadis yang mentahqiq bahawa nama ayah kepada sahabat ini adalah Abasah. Tapi kalau mengikut penyunting bagi kitab ini, dia kata yang sawab, yang paling betul adalah Anabsah, An Amr bin Anabsah. Jadi nama sahabat ini adalah Amr ibn Anabsah radhiyallahu anhu. Ketika dia baru masuk Islam, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu." Tidak ada seorang lelaki pun. Yakni bila dalam agama, dalam nas Al-Quran dan hadis, apabila disebut lelaki, biasanya akan masuk sekali perempuan maksud dia. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhallazina amanu, bukanlah maksudnya orang yang muslimat ataupun orang beriman daripada kalangan wanita tak termasuk sekali. Tapi kalau daripada kalangan lelaki itu lebih diutamakan. Yuqarribu wudu'ahu, tidak ada seorang lelaki pun ataupun seorang hamba Allah Ta'ala yang cuba mendekatkan diri dia kepada Allah, mendekatkan wuduk dia hampir sama dengan wuduk Nabi. Maka apa dia buat? Fayamadmadu wa yastanshiqu fayastanfiru. Dia berkumur, kemudian dia sedut air masuk lubang hidung, dibersihkan, fayastanfiru, dan kemudian dia keluarkan air daripada hidung tu tadi, maksudnya cuci hidung. Illa kharrat khataya wajhihi, melainkan semua dosa-dosa kecil, kita dah sebut pada semalam, yang dimasukkan dengan dosa yang gugur daripada wuduk ini hanyalah dosa kecil. Waalaikumsalam Alif Safwan. Maksud yang dimaksudkan adalah dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Kerana dosa besar hanya melalui pintu taubat semata-mata. Jadi gugurlah apabila dia berkumur, apabila dia beristinsyak, ini dia masuk air, dia keluar air daripada hidung dia, jatuhlah segala dosa daripada wajahnya. Wa fihi wa khayashimihi, dan dosa tersebut yang mana ada dosa pada wajahnya, dosa yang mana ada dosa pada mulutnya, yang mana ada dosa pada hidungnya. Semalam saya dah huraikan sedikitlah dosa-dosa, contoh dosa yang ada pada wajah dan badan manusia itu ya. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian apabila dia membasuh yang tadi, dalam mazhab Syafi'i kita tamadmad, yakni kita berkumur, dan juga kita masuk air dalam hidung, kita keluarkan, itu dia termasuk dalam sunat berwuduk. Belum lagi masuk dalam rukun wuduk ataupun perkara yang wajib dalam wuduk. Kerana yang wajib dalam wuduk bermula daripada wajah. Itu dalam mazhab kita, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi bila dia nak mula basuh wajah tu, barulah dimulakan dengan orang kata niat itu tadi, insya-Allah.
Kemudian thumma idza ghasala wajhahu, apabila dia mula basuh wajahnya seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud basuh wajah seperti yang diarahkan oleh Allah taala semalam? Saya ada sebut tentang kaedah berwuduk yang lebih tepat seperti mana yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Bidayatul Hidayah. Bagi siapa yang pernah baca kitab Bidayatul Hidayah Imam Imam Al-Ghazali, jadi dia akan ketemukan adab berwuduk. Apakah antara adab berwuduk tersebut ataupun kesempurnaan berwuduk pada wajah. Jadi wajah ini kalau kita tengok kat sini wajah kita dia bulat. Dia bulat sampailah ke bawah. Bila dia lalu sini, sebenarnya bila tengok kat sini dia nak lalu sini tapi ada rambut, ada bahagian ni. Ini tak boleh potong sesaja nanti jadi kozak. Tapi rambut ni memang daripada ciptaan Allah Ta'ala, dia dah buat cantik untuk kita, akan ada rambut kat sini. Tidak adakah wajib untuk lalu kat sini? Tidak wajib, tapi mustahab dan juga adab dalam agama. Imam Ghazali ada menyebut kena lalu. Kena lalu. Jadi dia basuh air kat sini, dia lalu, dia mesti kena kawasan ni. Sebab apa? Sebab wajah ni bulat, melengkung ni, itulah wajah. Jadi seperti itu maksud seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu apabila dia membasuh wajah dia seperti mana yang diminta disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku lepas dia basuh dengan betul? Illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lahyatihi ma'al ma', melainkan dosa-dosa semuanya gugur daripada wajahnya, daripada semualah segenap yang kena air itu sehinggalah ke atrafil lahyah, sehinggalah ke hujung janggutnya. Contoh janggut dia panjang contoh kan. Jadi air tu dia lalu slow, lambat dia nak kering. Walau bagaimana lambat sekalipun, tetap bila dia jatuh, air tersebut ataupun titisan yang terakhir tersebut jatuh sekali bersamanya dosa-dosa yang ada pada wajah. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain. Kemudian dia basuh tangan dia sehinggalah ke siku. Melainkan apa yang berlaku? Kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', melainkan kesan daripada dia basuh betul-betul anggota tangan, semuanya akan dengan air yang lalu tersebut, walaupun sehingga ke hujung kuku ini ada air titisan terakhir, tetap bila dia jatuh maka gugurlah bersamanya dosa-dosa. Kemudian yamsahu ra'sahu, apabila dia basuh rambut dia dengan betul. Dia basuh rambut dia dengan betul. Apa yang berlaku? Kesan daripada dia basuh wajah dia betul-betul, jatuhlah segala ataupun gugurlah segala dosa yang ada pada hujung rambut. Kalau dosa itu ada pada hujung rambut dia itu, bila dia basuh betul-betul maka akan gugur bersamanya dosa yang ada pada rambut. Summa yaghsilu qadamaihi, kemudian dia basuh kedua kaki dia ilal ka'bain, sehinggalah ke buku lali. Itu kawasan yang wajib, kalau tak sah. Illa kharrat khataya rijlaihi, melainkan jatuh segala dosa yang ada yang kaki dia buat pada sebelum dia berwuduk, yang ini dosa kecil. Fa in huwa qam, jadi bila dia dah habis daripada berwuduk, dia bangun, yakni fa shalla, selepas dia berwuduk shalla. Jadi Nabi SAW pada hadis ini Nabi umumkan kata ni solat tersebut. Sebab dalam hadis yang lain berkenaan dengan kata ni hadis yang dinamakan sebagai sunat wuduk, solat sunat wuduk. Apa yang berlaku? Sayyidina Nabi SAW apabila berjumpa dengan Sayyidina Bilal tanya, Nabi SAW tanya Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang membuatkan aku mendengar kedua tapak kaki engkau berjalan dalam syurga? So umpamanya memang dah confirm awak ni masuk syurga. Memang kalau kita jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu rasa macam tak dengar dah soalan Nabi. Nabi tanya apa yang membuatkan aku mendengar tapak kaki engkau kat syurga. Tapi disebabkan kegembiraan, kalau kita lah gembira, Rasulullah kau dengar tapak kaki aku kat syurga, adakah aku ahli syurga kan? Kita duk fikir benda tu je. Tapi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dia menjawab, aku tidaklah ada apa-apa amalan yang
orang kata ni yang lebih tinggi pengharapan aku kepada Allah Ta'ala, melainkan aku ni kalau lepas berwuduk aku salat 2 rakaat berwuduk, aku salat 2 rakaat, 2 rakaat, lepas ada 2 rakaat tu baru buat urusan lain. Jadi hadis ini menunjukkan kelebihan solat sunat berwuduk, solat sunat wuduk. Jadi kat sini tadi hadis yang ini pula, apa yang berlaku apabila seorang mukmin ataupun muslim selepas dia berwuduk dengan sempurna, qam fasalla. Dalam hadis ni Nabi SAW umumkan fasalla, fahamidallah, kemudian lepas dia habis solat, hamidallah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memuji selepas dah habis solat. Wa athna alaihi, athna maksudnya maksud memuji juga, wa majjadahu juga maksudnya memuji Allah Ta'ala dengan segala macam pujian yang ada lah yang kita hafal dah, zikir-zikir selepas solat tu, billadhi huwa lahu ahlun, dengan segala bentuk apa sahaja pujian yang mana selayaknya bagi Allah Ta'ala. Wa farragha qalbahu lillah, kemudian pada solat sunat wuduk tersebut dia khususkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa sarafa min khati'atihi kahayatihi. Ini satu kelebihan berwuduk yang tidak ada pada hadis sebelum ini. Ada tambahan pada matan hadis ini, iaitu kelebihan bagi orang yang berwuduk dengan sempurna. Syarat yang kedua adalah dia solat 2 rakaat. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia memuji Allah Ta'ala dengan selayak-layak pujian bagi Allah Ta'ala, maka dia akan dapat ganjaran. Apakah ganjarannya? Insarafa min khati'atihi, dia seumpama dia terkeluar daripada segala dosa yang ada pada dirinya, kahayatihi, seumpama keadaannya yauma waladathu ummu, pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi pada dia lahir, orang kata daripada bumi ni, bayi yang lahir daripada, orang kata ni, bayi yang lahir daripada daripada perut ibu dia, kita tak boleh bayangkan yang dia dah ada dosa, betul tak? Mestilah dia lahir dalam keadaan seumpama kertas putih yang bersih, suci, yang tidak ada kotoran padanya. Itu hadis yang ketiga. Kita masuk hadis yang keempat. Fadlul wudu' 'alal makarih, kelebihan berwuduk pada anggota wudu. Yang anggota wudu yang mana Nabi SAW guna perkataan al-makarih, kelebihan berwuduk pada tempat-tempat yang dibenci. Apa maksud tempat yang dibenci? Tak ada tempat yang dibenci. Maksudnya kat sini adalah wuduk tersebut pada pada anggota, sebab perbuatan berwuduk ini Allah Ta'ala tidak permudahkan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ingini sahaja. Tengok ini kelebihan berwuduk, bukan kelebihan solat. Kalau kelebihan solat kita dah makruf, ini kelebihan berwuduk sahaja. Berapa ramai sahaja hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dunia ini, sama ada yang beriman ataupun muslim, yang suka sentiasa dia berwuduk, suka dalam keadaan taharah, bersih, suci dengan wuduk. Bila terbatal wuduk, dia terus pegang wuduk. Tak ramai, ada tapi tak ramai. Jadi disebabkan itulah Nabi ada satu kelebihan bagi orang yang berwuduk dalam keadaan dia tak suka, ataupun dalam keadaan dia tak sesuai nak berwuduk. Contohnya dia duduk dekat Malaysia, cuaca okey, dia nak wuduk okey, tapi dia pergi ke New Zealand cuaca yang sangat sejuk, dia nak mengambil wuduk payah, sangat sejuk. Macam saya dululah kalau orang belajar Mesir dulu, musim sejuk dia saya tak rasalah sedahsyat di tempat yang ada salji. Tapi kalau di Mesir pun tetap sejuk, dia punya orang kata dia punya angin tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh insya-Allah, tapi saya jawab kemudian insya-Allah kalau saya tahu jawapan dia. Jadi dekat Mesir tersebut, saya ingat lagi pada tahun kedua saya ni duduk dekat orang kata ni saya tinggal dengan orang Indon. Pada tahun yang pertama saya tinggal dengan orang Malaysia. Tapi pada tahun yang kedua saya tinggal dengan orang Indonesia. Sebab apa? Sebab kita orang Indonesia ni dia punya semangat belajar dia subhanallah.
Saya rasa memang tak jumpalah semangat tu jaranglah ada orang Melayu yang semangat macam mereka. Tapi dengan orang Indonesia ni, dia punya orang kata ni tak sama dengan kita. Kita subhanallah, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kita banyak duit, mak ayah berduit. Miskin orang Malaysia ni jauh dah lagi miskin orang Indonesia. Yang mana yang berminat menyambung pengajian agama dekat luar negara lah, kat Mesir. Kebanyakan kawan Indonesia saya semua ni, mak ayah dia memang terpaksa golok gadai tanah untuk menyambung nak sambung, nak bagi anak dia boleh sambung belajar dekat Mesir. So dekat sini dalam wuduk kata ni dalam hadis yang keempat ini, Nabi SAW nak sebut tentang kelebihan pula bagi orang yang berwuduk pertama sekali dalam keadaan dia tak pernah suka mewuduk, ataupun dalam keadaan dia tak sesuai untuk berwuduk tapi dia cuba juga untuk berwuduk. Kejap saya tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Haram ke hukumnya bagi salam dekat bukan muhrim? Contohnya bagi salam dekat saya, haram ke? Maksudnya yang bertanya ni perempuan ke? Minta maaf saya apa ni? Sorry sorry saya tak dapat nak sebut nama betul. Ada lelaki cakap haram bagi salam. Sudah. Sorry bagi salam dekat saya, dia cakap kau siapa, mak aku ke? Saya tak tahu, just isnak je. Okey, bagi salam afsyus salam. Dalam hadis Nabi SAW, antara hadis yang terawal Nabi sebut bila Nabi sampai di kota Madinah, Nabi sebut afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Pertama sekali Nabi sebut sebarkan salam. Maksudnya jumpa orang bagi salam. Sebab salam itu membawa kesejahteraan, kemudian dia menyebarkan nama Allah Ta'ala yang bersifat as-salam, sejahtera. Afsus salam wa at'imut ta'am, bagi orang makan, solat pada malam waktu orang tengah tidur. Dengan tiga perkara ini tadkhulu al jannata bisalam. Jadi adakah Nabi SAW detailkan salam tersebut boleh bagi dekat lelaki atau perempuan? Tidak. Jadi bermakna salam ini boleh diberikan, sebab kena faham hukum bagi salam harus, hukum jawab salam wajib. Jadi bagi salam, lelaki tu awak dengar daripada siapa? Saya dengar daripada perempuan ke, saya dengar daripada lelaki ke, ataupun daripada khuntha ke, tak kisah, saya wajib jawab salam bila orang bagi salam pada saya. Jadi benda tu kena faham lah. Jadi boleh ke tak bagi dekat saya nak betulkan sikit, bukan muhrim ya, bukan muhrim. Sebab soalan tadi, haram ke hukum bagi salam dekat bukan muhrim, saya nak betulkan supaya, sebab ni ilmu bukan muhrim nama dia, bagi salam dekat bukan mahram. Sebab muhrim ni apa maksud dia? Muhrim ni orang yang sedang berada dalam ihram umrah ataupun haji. Yang mana dia pakai, kalau lelaki tu dia pakai baju kain putih selendang tu kan, dia nak pergi buat umrah tu, yang tu kita panggil muhrim. Yang saya faham maksudnya kat sini adalah bukan mahram. Dia jatuhkan hukum haram bagi salam. Tidak ada masalah. Dan jangan macam ni kita kena tahu satu perkara. Haram, harus, wajib, dan lain-lain hukum agama bukan manusia suka-suka hati boleh bagi. Lebih-lebih lagi kalau awak tak mengaji agama betul-betul, awak tak boleh. Hatta kalau awak mengaji agama betul-betul pun bukan suka-suka hati boleh bagi hukum. Jadi hukum yang ma'ruf di sisi ulama, bagi salam hukumnya harus, jawab salam hukumnya wajib. Simple. Okey, saya teruskan ya. Terima kasih atas soalan. InsyaAllah lah, kalau mana soalan saya boleh jawab, saya cuba jawab insyaAllah. Jadi saya teruskan daripada Abi Hurairah. Ini hadis yang keempat daripada kitab Fadail Al-A'mal karangan Imam Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat,
قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda, Nabi SAW pernah bersabda bahawa katanya ala adullukum dah nak guna dah dah nak guna dah dah nak guna ke dah nak guna ke ha? Ya, boleh bagi Ustaz dalam 10 atau 15 minit? Boleh? Okey, syukuran. 10 lah, 10 insya-Allah boleh kau habis dalam 10 minit. Dalam 10 suku macam tu ke, Ustaz nak setting sikit. Okey. Puan. Nabi SAW pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya. Tidakkah kalian mahu tahu, mahu dengar atau mahu aku tunjukkan akan satu amalan yang mana dengannya akan Allah Ta'ala hapuskan segala dosa. Tapi segala dosa kena faham lah ya, dosa kecil. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah Ta'ala angkat darajat dengannya. Allah Ta'ala angkat darajat dengannya. Qalu bala ya Rasulullah. Jadi para sahabat jawab, baik ya Rasulullah, of course kami nak tahu. Maka jawab baginda Nabi SAW, isbaghul wudu'i 'alal makarih, melebihkan basahan wuduk di atas anggota badan dalam keadaan kita rasa tak seronok, dalam keadaan kita rasa tak selesa. Macam saya cakap tadi, mungkin kerana suhu ataupun kerana suasana dan sebagainya lah, cuaca ke dan lain-lain kan. Apa lagi perkara yang boleh menghapuskan dosa dan menaikkan darajat? Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyakkan jalan ke masjid. Jadi of course lah dalam keadaan panas, orang kata apa, El Nino punya kesan panas ni dalam keadaan cuaca sekarang panas, nak pergi ke masjid dalam keadaan nak jalan kaki, orang kata rasa sangat. Tapi kita kena faham satu perkara, bila kita buat lillahi ta'ala, makin susah perkara tu, maka makin tinggi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak ada, langsung ada, tapi malah makin tinggi. Kemudian perkara yang ketiga adalah intizarus salah ba'das salah. Dia tunggu satu solat selepas satu solat yang lain. Contoh, dia solat maghrib, lepas tu dia tunggu sampai habis, sampai isyak. Itu paling mudah lah. Nabi SAW umumkan, saya pernah, tak salah saya pernah baca kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni 40 hari ini dikatakan, wallah alam, kalau saya silap ingatkan saya tak ingat imam yang mana, tapi kalau tak silap saya, Imam Abu Hanifah 40 hari dia solat subuh, dengan wuduk isyak. Dia solat subuh dengan wuduk isyak. Subhanallah. Kalau nak kata solat isyak dengan wuduk maghrib, itu mungkin ramai boleh buat lah, sebab masanya pendek, lebih kurang sejam je, duduk baca Quran sikit, dengar kuliah sikit, tak lama azan dah isyak, tak ada masalah. Tapi bayangkan solat subuh dengan wuduk isyak, logiknya kita tidur, bermakna Imam Abu Hanifah tak tidur. Jadi itu antara antara kelebihan, tiga amalan yang tadi, kelebihannya adalah Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kecil, kemudian Allah Ta'ala mengangkat martabat ataupun darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW, dan itulah seumpama jihad, seumpama jihad. Fadlu asy-syahadah ba'da al-wudu. Ambil satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim wa Tirmidzi bima'nahu wa lam yadhkur Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis ni sangat menarik. Hadis ni sangat menarik. Tapi saya rasa mungkin majoriti ataupun kata-kata majoriti pun ramai dah ya. Alhamdulillah, sebab saya perasan bila kita berwuduk dekat masjid-masjid, kita wuduk sebelah pakcik-pakcik ataupun orang awam, saya perasan dah ramai dah membiasakan zikir atau membiasakan baca syahadah la ilaha illallah selepas solat. Subhanallah. Jadi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW pernah bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan dia melaksanakan wuduk dia dengan sempurna. Macam mana sempurna tu saya dah ada terangkan lah pada sesi semalam. Maksudnya adalah dia melebihkan basahan wuduk, dia basuh dengan sempurna, dengan perlahan-lahan, dia bukan dengan campak-campak air dekat muka macam tu, dia basuh wuduk dengan pecik-pecik kena orang kat sebelah ke apa. Itu bukan wuduk yang sempurna lah ya. Selepas dia wuduk, dia baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dia mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian kalau dia nak tambah, dia tambah. Sebab dalam hadis riwayat Muslim tidak ada doa selepas syahadah, tapi ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala ada doa tambahan, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. So sangat penting doa ni, sebab dia punya kelebihan dia subhanallah sangat besar. Barang siapa yang mengucapkan syahadah, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kelebihan dia apa? Kelebihan mengucapkan syahadah selepas berwuduk dengan sempurna ni. Futihat lahu abwabul jannah, terbuka baginya semua pintu syurga. Yada athamaniyah, ke-8 pintu syurga terbuka baginya. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia masuk dalam dia masuk dalam mana-mana saja ke-8 pintu syurga itu. Allah Ta'ala bagi pilih kamu nak masuk mana-mana sahaja yang kamu nak masuk. Subhanallah, sangat besar kelebihan hanya sekadar berwuduk dengan sempurna. Belajar wuduk dengan sempurna yang betul, yang mana lengkap dari sudut syariat dan juga tasawufnya, ihsannya, lengkap dari sudut Islamnya, lengkap dari sudut imannya, lengkap dari sudut ihsannya. Kemudian dia hanya mengucap dua kalimah syahadah, dapat masuk pintu syurga mana-mana, salah satu daripada 8 pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi sehingga sini sajalah ya perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada yang bersama-sama. Jadi insya-Allah pada esok hari, pada waktu yang lebih kurang juga, saya cuba waktu ni insya-Allah saya cuba pada jam 8 lah kalau boleh. Sebab apa? Sebab jam 8 ni sebenarnya waktu saya orang kata ni bersama dengan pelajar. Jadi 8 sampai 8.30 tu waktu yang standard lah ya. Kemudian kalau saya, sebab tadi saya ada urusan sikit, jadi subhanallah, alhamdulillah tadi adalah sempat menyambut hari kelahiran umi saya. Jadi itu yang lambat sikit, dia tak sempat nak kejar pukul 8. Walau bagaimanapun saya tetap cuba qada juga. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada esok pula insya-Allah, pada berkaitan dengan fadlul azan, kelebihan azan, wa ma yaqulu alladhi yastami', dan apa yang perlu diucapkan oleh orang yang mendengar azan tersebut.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.